Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Dr. Nur Fatimah binti Cik Sulaiman selaku penilai pembentangan. Saya Umi binti Ahmad Kamal. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk FYP saya iaitu kesan literasi kewangan terhadap kesejahteraan kewangan pelajar Universiti Malaysia Terengganu. Literasi kewangan didefinisikan sebagai kemahiran dan pengetahuan untuk membuat keputusan dalam aspek kewangan dengan bijak. Kemahiran literasi kewangan dapat diperoleh melalui pengalaman, pembacaan dan pengaplikasian secara berterusan. Permasalahan kajian pertama ialah tiada simpanan kecemasan. Menurut Berita Harian 2021, laporan kajian selidik keupayaan dan rangkuman kewangan 2018, terdapat masih ramai rakyat Malaysia mempunyai tahap keyakinan yang rendah, terutama dalam merancang kewangan. Situasi ini perlulah menjadi iktibar kepada golongan muda supaya lebih bijak menguruskan kewangan dan mempunyai simpanan kecemasan agar dapat mencapai kesejahteraan kewangan. Masalah kajian kedua ialah kos sara hidup yang tinggi. Kesan kenaikan harga barang dalam konteks universiti mendorong kepada peningkatan kos sara hidup pelajar. Namun begitu, terdapat pelajar yang memilih untuk makan di luar kampus dengan harga yang lebih mahal dan tidak sihat di luar kampus berbanding makan di dalam kampus yang bersifat mesra siswa. Seterusnya ialah gaya hidup mewah. Golongan muda yang memenuhi tuntutan gaya hidup kini dan sering berbelanja di luar kemampuan akan sanggup berhutang bagi memenuhi keinginan dan mengikut gaya hidup mewah mendorong kepada peningkatan kes muflis akibat kurang literasi kewangan dalam kalangan golongan muda. Permasalahan kajian yang terakhir ialah tahap pengetahuan kewangan yang rendah. Menurut Financial Education Network 2019, tahap keyakinan rakyat Malaysia adalah rendah terhadap pengetahuan kewangan. 1 daripada 3 rakyat Malaysia merasakan mereka mempunyai pengetahuan kewangan yang rendah. Dan isi rumah yang berpendapatan rendah cenderung untuk memiliki tahap pengetahuan kewangan yang rendah. Teori kajian yang terlibat ialah teori pembelajaran sosial Bidura 1977. Teori ini merupakan proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku seseorang serta melakukan tingkah laku yang sama berdasarkan pemerhatian sebagai model. Sebagai contoh, ibu bapa menjadi role model iaitu menerapkan sikap berjimat cermat dalam pengurusan kewangan. Teori seterusnya ialah perekonomian mental dari Richard Thaler 1999. Konsep ini menyatakan bahawa individu mengklasifikasikan wang secara berbeza berdasarkan kriteria subjek dan seseorang individu akan membuat pembelanjaan tidak rasional dan keputusan pelaburan yang tidak produktif dari segi kewangan. Teori ini boleh dikaitkan apabila individu tidak mempunyai rancangan kewangan kerana mereka akan berbelanja dengan lebih boros dan membuat keputusan kewangan yang salah. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti faktor mempengaruhi literasi kewangan oleh pelajar Universiti Malaysia Terengganu. Objektif kajian yang kedua ialah mengkaji hubungan faktor literasi kewangan iaitu tingkah laku, pengetahuan dan sikap pengurusan kewangan dengan kesejahteraan kewangan pelajar. Objektif terakhir ialah membandingkan faktor literasi kewangan iaitu tingkah laku, pengetahuan dan sikap antara jantina tahun pelajar terhadap kesejahteraan kewangan. Untuk metodologi, data yang digunakan ialah data primer. Kaedah sampel kebarangkalian iaitu sampel rawak pelajar UMT seramai 200 orang. Seterusnya menggunakan kaedah pengumpulan data secara soal selidik berbentuk tertutup. Contohnya demografi iaitu jantina, tahun belajar, tahap pendidikan ibu bapa, jumlah wang yang diperuntukkan pelajar dalam sebulan. Borang soal selidik juga menggunakan skala Likert 1 hingga 5 yang menunjukkan tindak balas responden terhadap literasi kewangan iaitu tingkah laku, sikap dan pengetahuan kepada kesejahteraan kewangan pelajar. Equation yang digunakan ialah financial well-being equal coefficient plus beta financial behavior plus beta financial knowledge plus beta financial attitude plus error term. Kaedah analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif iaitu untuk mengukur kecenderungan memusat antaranya seperti mean, median dan mode. Ukuran
Sebaran seperti julat, varian dan sisihan piawan dan ukur bentuk seperti lencongan dan kurtosis. Kaedah seterusnya ialah Pearson correlation, iaitu untuk mengkaji hubungan antara independent variable iaitu tingkah laku, pengetahuan dan sikap kepada dependent variable iaitu literasi keuangan pelajar. Kaedah yang terakhir ialah ANOVA untuk membandingkan faktor literasi keuangan iaitu tingkah laku, pengetahuan dan sikap pengurusan keuangan antara jantina tahun belajar terhadap kesejahteraan keuangan.